Masa dia pergi dekat UK tu, tiba-tiba saya jatuh sakit 2 minggu. Oh. Jatuh sakit sebab fikir duit ke apa? Dia bukan apa. Podcast Petukan pertama hindaran dari Malaysia. Itulah dia ya, kengkangan. Kengkangan tu Kengkangan sebagai seorang pelajar. Ibu bapa ni pun rasa sebenarnya. Tiba-tiba. Tapi kadang-kadang anak-anak kita ni tu, dia bukan nak ceritakan kita pun. Saya, Azrul, saya nak kongsi satu pengalaman saya lah. Anak sulung saya, dia masa dia habis SPM, dia bagi tahu saya dia nak jadi seorang peguam. Ya. Peguam okey. So saya dengar peguam saja saya dah tahu dah berapa duit. So dah kalkulat dah. So kepala sebelah dah sakit lah kalau dengar peguam. So saya kata okey, kau nak jadi peguam, okey. Mula-mula dia nak jadi polis, tapi saya kata kat dia tak apa, jadi peguam lah. Waktu tu dia kata saya nak ambil A-level. Itu pun dah stres untuk saya. A-level tu dekat GUN, dekat Pulau Pinang lah dulu. So dia ambil A-level, dia kena lulus, barulah dia boleh masuk universiti ataupun di mana-mana yang ada menawarkan law. So dia masuk, dia habiskan A-level, dia masuk law, dia masuk universiti KDU College. KDU University. Okay. I forgot what is it called lah. KDU. So dia masuk program twinning. Twinning tu bermakna dia belajar di sini 2 tahun. Ada universiti 1 tahun dekat UK. Okay. So masa tu dua-dua side dah sakit lah untuk bapa. Stres. Pasal apa? Saya memikirkan anak saya memang boleh berjaya. Disebabkan saya masa tu dari aspek kewangan tu berkurangan, saya stres. So saya tak tahu macam mana kalau anak saya cuba you bayangkan dia dapat straight A 2 tahun tu, dia akan pergi ke universiti, contoh macam Oxford di UK, di University West England. So yuran untuk pengajian tu dalam British Pounds. So British Pounds masa tu 1 pound RM5.50. Zaman dulu lah. So untuk menghabiskan 1 tahun tu, dia kena ada lebih kurang tak silap saya kalau tak lebih kurang 15,000 pound. Tak convert lagi tu. So you buatlah dia punya conversion. So dia berjaya 2 tahun, dia berjaya, dia pergi ke UK. Pergi ke UK, saya tak ada saudara mara dekat UK. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya. Masa dia pergi dekat UK tu, tiba-tiba saya jatuh sakit 2 minggu. Jatuh sakit sebab fikir duit ke apa? Dia bukan apa. Salah satu sebab lah. Tapi secara tiba-tiba saya demam panas, jatuh sakit, masuk hospital, 2 minggu atas katil. Pasal apa? Sebagai bapa yang sayang anak, hantar dia pergi jauh-jauh belajar. Kita tak tahu budaya di sana macam mana. Fikir macam-macam lah. Sama ada dia akan berjaya, sama ada dia boleh akan adapt ke tak, boleh adapt macam-macam lah pemikiran saya. So thank you very much. Dia berjaya, dia balik ke Kuala Lumpur. Dia stres lagi pula. Dia kena habiskan dia punya CLP. CLP dekat apa ni, dekat sini pula. Dekat sini pula. So dia ambil CLP, dia berjaya. Stres pula. Itu exam CLP itu dia ada quota sistem kan. So dia berjaya. So inilah stres yang dilalui oleh mak bapa kita dekat rumah. Betul. Bukan saja pelajar yang lalui stres ni. So sebagaimana you kata tadi, you tanya soalan, macam mana kita boleh control kita punya stres, level stres. Cuba you bagi maybe pendekatan sikit tentang macam mana kita boleh control stres. Okey. Sebenarnya dia atas individu tu kan. Kalau kita buat cara yang betul, kita jumpa dengan orang yang betul, environment keluarga yang betul, insya-Allah benda tu akan settle. Tetapi kita bayangkan tu kalau ada pelajar ni dia bagus tapi dia stres dengan family yang tak support dia. Kesian juga tu.
Bila dia cakap, ayah ni belajar ni, kau ni belajar, stres tak member? Memang stres lah kan. Jadi apa yang saya boleh share adalah ini pengalaman saya bila saya bergiat cergas masa awal-awal penubuhan rakan muda tu. Kita orang banyak jumpa buat kaji tinjau dengan kaji selidik dengan budak-budak muda. Apa yang saya boleh share adalah salah satunya adalah bayangkan kejayaan. Itu memang betul, saya setuju. Bayangkan 100%. kejayaan. Ya. Sebab you jangan fikir yang kalau aku tak ada duit aku tak boleh belajar. Kalau aku family aku macam ni aku tak boleh belajar. Kalau aku ada masalah macam ni aku tak boleh belajar. Jangan bayangkan macam tu. Fokus apa goal you, apa you nak jadi. Kan kalau you kata okey aku nak jadi businessman, aku nak ada perniagaan sendiri. Jadi perjalanan nak ke sana tu macam mana? Settlekan satu-satu. Jangan terlalu gopoh, jangan terlalu mengharap, tetapi usaha tangga kejayaan. Sebab tu saya cakap tadi, bayangkan kejayaan ni maksudnya jangan kata kalau aku tak dapat nak jawab soalan ni macam mana, kalau aku dah dapat belajar tapi bila dapat nak level up tak ada duit macam mana. Setiap masalah tu pasti ada penyelesaian, insya-Allah kan. Jadi maksudnya sekarang ni memang betul tu macam Tok cakap tadi, macam anak saya baru habis diploma nak sambung degree, dia bawa lah banyak brochure daripada Australia. Universiti tu ini saya pun tengoklah, baca. Hui. Macam Tok cakap, kita sebagai bapa kita seronok tengok anak-anak berjaya dan sebagainya. Tapi bila kita fikir bila selak je kos dia, untuk penginapan saja kat sana dia kira by weekly. Correct. Bukannya sama bulan. Sama lah macam UK tu. Kan? Sama lah. 450 Australia punya ni. Macam kira-kira balik, mana aku nak cari duit kan? Tetapi macam kita cakap lah, kadang-kadang benda tu kita kena cari sources lah, sumber. Mungkin ada pembiayaan, mungkin ada tabung dan sebagainya. Kalau macam orang cakap apa, kalau kita tak cari kita tak tahu tu kan. Contohnya macam My Podcast ni kan, kita punya podcast ni, kalau you all tak tengok, you all tak tahu yang SRI College ni tak ada yuran pendaftaran. Itu betul. Jadi bila you all dah tahu, cerita pada adik-beradik yang lain, cerita pada jiran, cerita pada orang-orang yang mungkin dia tak tahu, dia nak bawa anak dia pergi belajar kan, dia alah yuran nak cari 1,500 2,000 ni macam mana, tak payah, call je ataupun boleh hubungi email kami. Apa email kita tu? Email kita mypodclass@sricollege.edu.my. Jangan lupa mypodclass@sricollege.edu.my. Macam yang kita super sekarang ni kat situ. Jadi kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan college SRI ni, boleh tanya terus, tak ada masalah. Jangan malu, jangan segan. Rugi hidup kalau kita malu-malu ni. Saya nak tambah sedikit Azrul apa yang betul, Azrul kata tadi. Ada satu buku yang memang dulu memang top lah. 7 Habits of Highly Effective People. Apa yang Azrul kata tadi adalah habit nombor 4 tak silap saya, begin with the end in mind. Bermakna kita bermula dengan kita dah nampak dah dia punya penghujung dia, cerita dia. So that is why kita punya motivation, everything kita dah tumpukan perhatian kepada end in mind. Betul. So saya sentuh sedikit apa yang Azrul kata tadi. Memang betul lah, kita punya pelajar kita selalu sentuh perkara ni di sini. Kita bagi tahu pelajar ni, kau nak jadi polis, inilah dia. You kena melalui perkara-perkara ni nak jadi polis. Nak jadi forensik, inilah dia. Nak jadi bertawid, inilah dia. Nak jadi early childhood, inilah dia. Nak jadi diploma in aviation, inilah dia. So senantiasa kita titik perkara ni, apa yang Azrul kata tadi. Sebab dalam kehidupan kita, sebab tu orang cakap kita ambil contoh fitrah kita tu kita lahir, kita tak jalan terus. Kita meniarap dulu, merangkak, baru berjalan, bertatih, lepas tu berlari dan sebagainya. Dia proses. Proses. Sama juga macam kehidupan kita. Bila kita belajar tu ada proses-proses dia. Sebab tu bila kita nak jadikan sesuatu perkara ataupun kita punya cita-cita tu menjadi kenyataan, adalah dengan melalui proses. Kalau kita tak lalu proses tu, sampai bila pun korang tak akan dapat capai cita-cita korang. Kan? Ingat benda tu. Sebab stres ni sebenarnya dia macam ni tu tau. Stres ni dia macam nafas kita. Kita nafas je memang stres. Kan? Kadang-kadang bangun pagi, bangun pagi lah, buka-buka tingkap, siapa pula yang bakar sampah tu, dah stres. Asap keluar, stres juga. Kan? Bawa kereta datang sini, bawa motor datang sini, stres juga. Stres juga. Kan? Kau ikut pelaturan, tiba-tiba orang tu dia cilok, dia ni stres juga.
Tapi macam mana kita nak adapt ataupun kita nak orang panggil apa bahasa Melayu adapt apa bahasa Melayu adapt kan kan maksudnya kita nak masuk ke dalam masalah tu adalah dengan cara apa proses lah tapi kan? In English secara singkat stress is part of our life. It's part of our life. Betul. Whatever we do also is stressful. Whatever we don't do also is stressful. Betul. So it is part of our life. Betul. So you cannot focus on the stress. That's what we are trying Mana to tell. Mana ada manusia tak ada stress? Exactly. Jangan fokus terlampau banyak dengan stress. And then do the things like Cik Azrul kata tadi, buatlah perkara-perkara yang you rasa seronok untuk mengurangkan apa juga stres yang you rasa stres. Betul. Untuk seseorang tu mungkin tu tak ada apa-apa, seseorang tu stres kan. Ada seorang tu dia boleh handle stres. You tengok walaupun benda tu betul-betul serius, orang tu relax saja. Macam mana tu? You tengok pegawai-pegawai polis, dia handle stres. Tiap-tiap hari dia jumpa orang. Kadang-kadang kita tak tahu pun dia stres, kan ada masalah. You jumpa pegawai-pegawai polis, saya cukup kagum tengok pegawai-pegawai polis ni. Satu hari itu orang datang buat report, dia ambil statement 20 orang, 30 orang. Macam-macam kes berlaku di luar, dia ambil statement. Dia relax je dia ambil statement. Tapi kalau orang biasa, boleh tak dia handle stres yang dia dengar cerita pun dia kata lah, kena bunuh lah, kena curi lah, kena rompak lah, macam-macam kan. So dia relax je dia type. Macam mana dia boleh handle tu? Betul. So this is why we have to handle the stress. Stress is part of us. So we have to handle it well lah. Betul. Itu je. Jadi itulah dia minggu ni kita cerita pasal stres. Sebab kalau kita nak cerita terlalu panjang pasal stres ni, kita kena buat banyak episod tentang stres itu. Kita pula yang stres. Of course, definisi stres ni kita boleh dapat di YouTube ke apa, di website ke, everything has got a definition. Tapi what we are talking about is daily life. Kita punya hidup perjalanan harian, hari-hari kita menghadapi perkara ni. So that's what we are talking about today lah. Betul. Kan? Jadi apa pun kepada anda yang berada di luar sana, kalau ada masalah ke baik dalam segi pelajaran ke keluarga ke kewangan dan sebagainya, luahkan, tanya, bercakap dengan orang-orang yang anda percaya. Jangan simpan, sebab bila kita simpan benda tu daripada stres, dia akan jadi satu isu mental health pula, jadi isu yang lain. Jangan macam tu. Baik Tok, akhir kata sebelum kita tutup tirai untuk episod kali ini, ada apa-apa pesanan untuk kawan-kawan kita kat luar sana Tok? Yes, pertama sekali SRI College ni sebagaimana penonton kita tahu, tiada iuran pendaftaran, itu nombor satu. Yang kedua adalah stres ni part of our life. Di College SRI ni kita sedaya upaya kita cuba mengurangkan stres pelajar, dan kita akan mengajar pelajar-pelajar ni cara dia boleh mengurangkan stres dia. Fun learning lah kat sini. Fun learning lah. Fun learning nombor satu, dan juga sebagaimana saya kata tadi, menembak, drone, aktiviti yang lain. So kita bagi tahu cara-cara mengurangkan stres. Tapi the initial stress tu, dia masa datang tu memang akan ada. Itu dalam tangan ada. So cara dia tengok cikgu-cikgu dekat college ni, air muka dia orang friendly, dia orang punya stres pun turun. Kalau kita pun apa pasal datang lambat, apa pasal tak main, apa pasal kita tekan dia, dia punya stres lagi tinggi lah kan. So dia akan drop out. So that's why we try our best. We know trauma dia lalui sampai ke college ni, kita akan bantu dia. Betul. Baik, itu antara kata-kata daripada Datuk Ronald kita untuk anda semua. Dan daripada saya pula, anda kena perlu pandai memilih seorang rakan, seorang kawan, seorang teman, seorang sahabat, kerana masing-masing berbeza karakter dan pendirian. Pilih yang terbaik untuk diri anda. Jangan lupa terus bersama dengan kami dalam My Podcast untuk episod akan datang. Apa tajuk kita? Kena tunggulah, tak nak cerita. Tapi kita ada satu yang menarik. You all kena follow kita dekat IG ataupun YouTube kita, sebab kita ada mystery gift untuk anda semua. Okey, cantik. Kita jumpa lagi episod akan datang, insya-Allah. Kepada anda semua, bye-bye semua. Bye-bye. My Podcast. Everyone can study.